مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadis yang kedua. Nah, betul tak? Hadis yang kedua dah. Wal haditsus tsani ajazani bihi al-allamatu as-sayyid Ahmadul Mursafi al-Misri. Dan hadis yang kedua telah mengijazah kepada aku dengan dia bihi bil hadis tsani, dengan hadis yang kedua tersebut, al-allamah, orang yang bersangatan alim. Itu mana allamah? Tak pada kata tak marbutah. Pada kata allamah itu dia panggil bukan tak li ta'nis, bukan tak yang menunjukkan makna perempuan, tapi tak yang menunjukkan makna mubalaghah. Tak marbutah yang ada pada tak al-allamah. Nah, itu menunjuk makna mubalaghah. Apa maknanya? Dalam, bersangatan. Itu mana? Mubalaghah mana? Makna bersangatan. Jadi al-allamah artinya bersangatan alim. Macam malaikah. Nah, ada tak marbutah lah. Ada tak marbutah lagi. Jadi tak marbutah pada kata malaikah itu bukan tak li ta'nis, bukan tak yang menunjukkan makna perempuan. Sebab ada orang kata malaikat ni tino. Sebab orang kata, macam Aminah itu ni. Sofiyah ada tak marbutah kata perempuan semua. Jadi malaikah jadi perempuan dia kata malaikat. Nah, tak salah faham tu. Nah, tak marbutah pada kata malaikah itu juga bukan makna tak li ta'nis, tetapi tak lil mubalaghah. Artinya apa? Terlalu banyaknya malaikat Allah Ta'ala ni tidak siapa dia tahu berapa hitungan bilangan dia. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Nah, tidak ada siapa yang maha mengetahui berapakah bilangan tentera Allah. Ini malaikat-malaikat Allah illa hu, malaikat hanya Allah Ta'ala sahaja. Itu. Baik. Nah, siapa dia?
Al-allamah, orang yang bersengatan alim. As-sayyidu, tuan, penghulu. Nah, Ahmad nama dia. Al-Mursafi Al-Misri, yang dibangsa kepada negeri Mesir, artinya orang Mesir. Ba'da'an ajazani bihi, setelah bahawa mengijazah kepada aku dengan dia, dengan hadis yang kedua ini. As-sayyidu, oleh penghulu Abdul Wahhabi, namanya Abdul Wahhabi bin Ahmad Farahatin Asy-Syafi'i, an masyayikhihi, diambil daripada guru-guru, musalsalan bil awwaliyati, secara musalsal. Musalsal ini bersambung, diambil daripada guru pada guru sampai kepada hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil musalsal. Nah, jadi ini dia panggil hadis musalsal bil awwaliyah. Kenapakah dipanggil musalsal bil awwaliyah? Kerana ialah hadis yang pertama-tama akan diperdengarkan oleh guru kepada para pelajarnya, muridnya, gitu. Jadi kebiasaannya sebelum daripada anak murid itu nak belajar hadis-hadis yang lain, maka inilah hadis yang pertama guru akan membaca di hadapan para pelajarnya. Maka karena itu dipanggil hadis yang kita akan baca, hadis yang kedua ni dia panggil musalsal bil awwaliyah. Nah, hadis yang kita belajar bersambung sana bil awwaliyah, yang bahasa pertama-tama diperdengarkan, diperdendangkan oleh guru kepada para pelajarnya. Gitu. Jadi guru sanak, kalau tanya ustaz, ada tak sanak? Sanak dia panggil ni. Terima hadis ni daripada guru, pada guru, ada. Salah seorang gurunya yang kami terima hadis ni baru saja wafat dalam bulan musim Covid ni lah, di Indonesia. Namanya Syekh Husni Jintin Al-Langkati Al-Azhar. Kami belajar dengan dia di Mesir, di Al-Azhar. Jadi dia tu digelar oleh masyayikh Al-Azhar, guru-guru di Mesir, dengan Musnidul Asia. Musni Asia. Banyak memegang sanak-sanak daripada para ulama di Asia itu. Dan banyak bagai-bagai karangan dia, banyak kitab-kitab yang dia karang. Itu antara salah seorang guru yang kita terima hadis musalsal bil awwaliyah. Jadi sanak dia tu dia akan bersambung daripada guru pada guru ila Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, sambung kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Al-As sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As pun sahabat. Itu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahawasanya, qala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Ada satu riwayat yang lain, yarhamukum man fis samai. Boleh baca dua. Ar-rahim, orang yang berkasih belas. Ar-rahim, rahim ni salah satu daripada asma'ullah, nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan asal daripada kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ialah rahmatun, rahmat. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim mushtaqun minar rahmati. Asal perkataan yang diistiqaq, dia panggil, dipecahkan daripada
rahmah. Itu asal Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu asal perkataannya ialah rahmah. Rahmah. Maka rahmah ada dua makna. Pertama makna asal. Apa makna asal rahmah? Riqqatul qalb. Lembut hati. Riqqah qalb. Lembut hati. Jadi kalau kita nak pakai makna lembut hati kepada Allah, mustahil. Allah mana punya hati? Karena Allah bukan zat yang berjisim, berjirim. Seperti kita ni berjisim, berjirim kan? Ada jantung, ada limpa, ada paru-paru, ada. Allah ada juga paru-paru, jantung, limpa. Apa gak Allah Ta'ala kalau begitu? Sama dengan makhluk kan? Tak boleh pakai makna asal. Maksud kita duk cakap rahmat Allah lah ni. Ini rahmat Allah. Apa makna rahmat di situ? Pakai makna lazim, dia panggil makna lazim. Apa makna lazim? Makna automatik. Senang. Automatik bila kita tengok orang yang susah. Contoh kita duk jalan-jalan tengok tiba-tiba ada makcik tua dah. Bokok dah. Tapi duduk minta duk jual tisu, kita kata, sambil minta sumbangan sikit, sedekah sikit. Apa kita rasa? Pecah hati kita tadi. Riqqatul qalb, mailul qalb, Allah siang. Lepas tu apa tindakan selanjutnya? Lazim, automatik daripada pecah hati kita tu, kita pun ambil duit. Apa? Berbuat baik. Itu dia panggil makna lazim, dia panggil. Kita tengok siang kesiangnya, sedihnya, lepas tu selfie. Tak jadi gitu. Buat baik lah apa? Ambil duit, ambil je, sedekah. Itu orang panggil makna lazim. Jadi rahmat Allah artinya berbuat baik Allah kepada hamba. Yang kata Allah lembut hati jangan. Itu makna lazim. Baik. Kemudian Ar-Rahman itu kita maklum dah. Khas pada nama, umum pada makna. Pada nama khas Ar-Rahman tak boleh dipernamalkan selain daripada Allah dengan Rahman, tak boleh. Kita nak letak nama anak kita Rahman, tak boleh. Nak panggil orang nama Abdul Rahman, tak boleh. Kena panggil Abdul Rahman. Kena berlapik dengan Abdul Rahman. Kenapa? Kerana Rahman tu khas pada nama, pada makna. Berbeza dengan Ar-Rahim, itu khas pada makna, pada nama. Pada nama. Jadi kalau Rahim itu boleh diletak Abdul Rahim atau Rahim saja-saja boleh. Rahim ya, boleh. Tak panggil Abdul Rahim pun tak apa. Kenapa? Memang kita disuruh bersifat dengan Rahim. Ar-Rahimuna, orang yang berkasih belas. Rahim. Orang yang berkasih belas. Yarhamuhum, nescaya dibuat baik akan mereka itu Ar-Rahmanu tabaraka wa ta'ala, oleh Allah Ta'ala yang bersifat dengan Rahman. Jadi Allah Ta'ala tu Rahman Rahim. Lepas tu beza mana Ustaz? Rahman itu artinya al-munaimu bijala ilin ni'ami fid dunya na'amatan ilal khalq. Allah Ta'ala yang memberi segala nikmat-nikmat kepada makhluknya semua sekali di dunia ini. Amatan khalq. Tak kira siapa. Mukmin, kafir, fasik, jahat, baik. Kau lawan dia, kau ikut perintah dia pun lah kan. Itu Rahman. Kalau tutup guru di Fatani atau di Kelantan, kalau terjemah Ar-Rahman tu Allah yang maha boros. Boros sini. Kenapa kata boros? Dia bagi dengan tak tengok. Tak tengok siapa dia bagi.
Ya tetap semaya ni, mutai harian nasi buku pagi ni. Dah maka kenyang macam tu juga. Duk perut bucik situ juga, tak semaya, tak puasa, tak apa. Nah. Jadi Tuhan bagi dengan tak tengok siapa, bagi. Hatta binatang pun dapat rezeki. Nah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nah, berapa banyak binatang yang melata di atas permukaan bumi ini, Allah lah yang telah menyiapkan rezeki bagi dia. Nah, tidak ada satu pun yang tak dapat rezeki daripada Allah. Pasti dapat rezeki. Pasti. Itu. Jadi sebanyak mana apa yang kita dapat di dunia ni, itu tandanya Allah Ta'ala maha boros, maha pemurah kepada hambanya. Tak kira siapa hamba tersebut, Islam, kafir, tak kira. Oh, kafir dapat. Kenapa? Karena dunia ni tidak ada harganya di sisi Allah. Nah, lau ta'dilu dunya indallahi janaha ba'udah masakal kafir bi syurbatil ma. Kalau dunia ni ada harga di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Sayap nyamuk ada lagi kalau kita letak sayap nyamuk tu kilo jadi naik sini. Sayap nyamuk ringan benar. Terlalu ringan. Nah, kalau ada dunia ni harganya seberat sayap nyamuk ya di sisi Allah. Selalu ringan, ada harga, ada nilainya. Ada harganya. Masakal kafir bisyurbatil ma. Nescaya orang kafir pun tak dapat minum walau seteguk air. Betul orang kafir tak dapat minum seteguk air. Nah, lebih kaya pada kita banyaknya. Itu kata dan dunia ni tidak ada harganya. Tidak ada harga. Tapi hak tak ada harga ni lah tua koh mahal. Makin lama koh mahal, makin sayang, makin tua, makin kuat cinta pada dunia. Sudah. Nah. Tu. Apa nama tu? Dalam Quran sebut. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Zuyyina lin-nas, diperhiaskan kepada manusia. Hubbus syahawat, cinta kepada keinginan. Memanglah tiap-tiap kita ni Allah Ta'ala tazyin dalam nafsu kita, cinta kepada keinginan nafsu. Pastilah. Yang kata saya tak ada rabau. Saya rabau lah. Moga tak dapat, kalau dapat ni sebang sabaka bercabut betul lah sini. Nah, pastilah hubbus zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Apa keinginan tu? Setengah daripadanya perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatir, para perhiasan, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, barang-barang perhiasan, barang-barang yang bernilai daripada emas dan perak. Memang hak tu memang ada dalam jiwa kita masing-masing. Itulah wajib di atas kita kena mujahadah, lawan apa? Lawan sifat cinta kepada dunia ni, supaya dunia ni ada dengan kita, bukan tak ada, tetapi tidak berada dalam hati kita. Tidak duduk dalam hati kita. Tu. Bukan kata tinggal dunia ni tinggal dengan tubuh badan. Mana? Tak sedunia. Mana? Rumah jual, kereta jual, baju-baju seluar pun tak pakai telanjang bogel. Saya tak ambuh dunia ni, Allah. Bukan gitu. Tinggal dunia, tarkud dunia bil qalbi. Tinggal dunia dengan hati. Bukan tinggal dunia dengan tubuh. Tubuh nak tinggal dunia macam mana? Kita duduk atas muka dunia. Tinggal dengan hati kita. Kenapa? Kalau tidak, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cintakan kepada dunia ni ialah kepala bapak bagi segala kejahatan. Itu. Baik. Tu. Jadi ar-rahimuna, orang yang berbuat baik, orang yang berkasih belas. Kita semua ni kalau ada sifat rahim, berkasihan belas, tak boleh tengok kesusahan orang, kita nak bantu,
kita nak tolong. Yarhamuhum, nescaya akan dibuat baik akan mereka itu Ar-Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Oleh siapa? Oleh Rahman, oleh Allah Ta'ala yang maha boros, yang maha pemurah. Nah, satu-satunya Tuhan tempat tumpuan bagi rezeki, tidak ada yang lain. Tapi tak nampak lah kadang-kadang kita ni ada diingat ke apa, bisnes kita bagi rezeki pada kita, bos kita bagi rezeki pada kita. Nah, itu asbab musabab lalu je. Nah, hakikat yang bagi rezekinya ialah Allah. Allah. Bila dah Nabi cerita dulu bahawasanya orang yang berkasih belah ni nescaya akan dibuat baik mereka itu oleh Allah. Lalu Nabi suruh kita semua ni bersifat dengan rahim. Mana? Irhamu man fil ardi. Berbuat baik oleh kalian ataupun kasih belaslah, berkasihan belaslah oleh kalian man fil ardi, sesiapa yang berada di atas permukaan bumi. Nah, siapa-siapa saja yang berada atas muka bumi, kita buat baik belaka. Kita kasih belaka. Payahlah hari ini. Tengok apa saja kasih. Orang buat jahat pada kita pun kasih. Orang keji kita, orang maki kita, orang mengumpat kita, orang hasad dengan kita, kasih. Bahkan hak tu kena kasih lagi daripada orang lain. Orang mengumpat ke kita, kita kadang nak marah lah. Lagu ni perangai yang ni apa buat. Sepatut kita tak kena marah lah. Tu seumpama siapa? Abu Bakar Asyibli, bila dia tahu orang mengumpat ke dia, dia pun masak cukup lauk sedap apa semua, disedekah hadiah kepada orang mengumpat. Dia kata, pasal apa duk bagi makanan ni? Kata, terima kasih, dia kata. Nak, saya dapat tahu tuan telah mengumpat pasal saya, jadi saya dapat pahala free, jadi saya tolonglah bagi makan. Tanda ucap terima kasih. Tu orang baik-baik tu lagu tu kasih dah. Kalau kita tak dah, nak masa muka marah peci dah tu. Itu payah. Irhamu man fil ardi, kasih belahlah oleh kamu kepada mereka yang berada di bumi. Yarhamkum man fis samai, nescaya mengasihi akan kamu man fis samai, oleh mereka yang berada pada langit. Siapa yang berada pada langit? Ni kadang-kadang orang guna hadis ni, dia kata Allah berada di langit lah ni. Kenapa? Man fis sama, mereka yang berada di langit. Tak boleh kita memaknainya dengan secara literal begitu, tak boleh. Man fis sama ini kata setengah ulamanya dengan makna malaikat yang berada di langit. Nescaya akan mengasihi kamu. Yarhamkum, nescaya mengasihi akan kamu man fis samai, oleh para malaikat yang berada pada langit. Kata setengah ulama begitu. Kata setengah ulama, yarhamkum man fis sama, nescaya mengasihi akan kamu oleh mereka, yakni Allah Ta'ala. Man tu kena kepada Allah, fis sama ay mulku. Tu oleh Allah Ta'ala yang berada di langit, yakni kerajaannya yang berada di langit. Ay mulku, kena takdir lagi. Jangan duk pegang literal gitu dah sini. Quran hadis kalau kita pegang zahir gitu dalam bahagian i'tiqad, rusak fasik. Usulul bid'ah wal kufri sittatun. Usul asal kekufuran dan bid'ah itu ada 6. Kata Imam Sanusi. Salah satunya at-tamassuku bil mujarradi zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. Berpegang dengan semata-mata zahir Al-Quran dan sunnah pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Contoh ayat yang kata wa fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Wa fis samai ilahun, pada langit ada Tuhan,
wa fil ardi ilahun, pada bumi pun ada Tuhan. Oh, jadi Tuhan ada dua, langit se, bumi se gitu. Rasa ada pegang makna gitu dah tu ni. Padahal wa fis samai ilahun wa fil ardi ilahun ay abaduhu. Nah, di langit ada Tuhan, yang menyembah mereka itu penduduk langit kepada Allah. Itu. Di bumi ada Tuhan, artinya di bumi pun mereka itu makhluk menyembah akan Allah Ta'ala. Bukan Tuhan ada dua, di langit se, di bumi se. Bukan. Oh, rosak makna pegang gitu. Nak. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu, kami, kata Allah, aqrabu ilaihi, lebih dekat dengan kamu, min hablil warid, lebih daripada urat jemerih yang ada di tekakmu lagi. Oh, urat kita ni ada duduk luar, ada urat orang duduk kat luar. Tak ada dah tu ni. Urat semua duduk dalam. Tuhan tu lebih dekat daripada urat jemerih lagi. Artinya Tuhan ada dalam tubuh kita. Kita Tuhan kita. Siap. Timbul fahaman ittihad wal hulul. Apa? Tuhan menyerap masuk dalam tubuh seseorang. Ittihad, kita dengan Tuhan menyatu. Kita ialah Tuhan, Tuhan ialah kita. Kenapa? Memahami zahir Al-Quran. Ini bahaya. Tak boleh. Memanglah Al-Quran tu petunjuk, tetapi mesti fahamnya kena betul. Kalau faham Al-Quran salah, tak jadi petunjuk, boleh menjadi menyesatkan kita. Macam orang duduk berpegang, tak kena semayang, tak kena puasa, tak kena ibadat. Kenapa? Karena dia kata Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah olehmu akan Tuhan kamu sehingga kamu didatangi keyakinan. Jadi bila dah yakin, tak payah semayang lah, tak payah puasa lah, dah yakin dah. Tuhan suruh ibadat sembah Allah bila? Sebelum didatangi yakin. Bila dah yakin, tak payah semayang lah. Al-Quran kan tadi. Tapi betul tak tafsiran seperti itu? Salah. Al-yakin situ al-maut, tu mati. Itu mana? Yakin tu ialah mati. Jadi tak boleh kita faham Quran ni baca terjemahan. Lepas tu pada pendapat saya, mengikut tafsiran saya, siapa dia awak? Man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran mengikut semata-mata kenampakan akal dia, dibaca terjemahan, begini maksudnya, maka dia telah menyediakan tempatnya dalam api neraka. Itu. Jadi sebab tu irhamu man fil ardi, kita kena buat baik. Lebih-lebih lagi musim Covid ni. Jangan orang kena Covid ni kita buat lebih teruk macam najis anjing babi lagi. Jangan. Ya sungguh. Ada di Kelantan seorang yang pakai gelang pink ni. Singgah masuk masjid semayang. Tutup masjid 14 hari. Sanitizer 14 hari kena tutup. Kalau anjing babi tengok tu, ngini kepala dia teruk lagi pada aku ya. Kenapa kalau anjing masuk, babi masuk kena tutup dak masjid 14 hari. Basuh 7 kali kalau dia basah tu pun kalau dia basah. Kalau anjing babi tu naik atas masjid, dia kering, kapek pun kering. Tak ada kena basuh apa, tak menajiskan. Menajiskan ni kalau salah satu daripada yang bersentuhan dengan anjing atau babi tadi tu basah. Babi anjing tu basah ke, kapek kering, menajiskan. Atau kapek tu basah, anjing babi tu kering, baru menajiskan. Lepas tu tutup 14 hari, sanitizer 14 hari. Basuh 7 kali, salah satu air tanah, suci. Tapi kalau kena Covid, tu pun belum tentu kena lagi. 14 hari itu dalam proses kuarantin. Kadang-kadang cek, negatif. Tapi ya Allah gitu. Berat sungguh hukumnya kita bunyi. Berat sungguh.
Kadang-kadang orang tua mari masjid tak ingat nak pakai begini di sini. Tak ingat nak bawa sejadah. Yang hamba tu. Balik. Nah, jangan. Irhamu man fil ardi, kasih belah. Kau cik semaya luar tu dah sebab tak boleh SOP kita kena ada pun kita siap dah sejadah untuk pocik-pocik untuk ingat tak boleh kira. Nah, bukan jadi ingat semua bawa sejadah pakai emas. Nah, jadi kita tu kena ada irhamu manfaat, kasih belah. Tak ada kasih belah katanya. Nah, kena kasih belah. Tuh terutamanya kasih belah kepada rakyat kita ni, nah, supaya jangan menjadi rakyat ni rakyat yang qalbun qasi. Apa qalbun qasi? Hati kerah. Bagaimana boleh jadi hati kerah? Masjid surau tutup, nah, tak ada semaya jemaah, tak ada kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, kuliah-kuliah pengajian tauhid, fiqh, tasawuf, tak ada duk mengaji apa. Tutup. Sebab apa tutup? Sebab mencegah lebih baik daripada mengubah. Mai kok mana pula gitu. Ni. Tutup masjid ni kalau bulan 3 itu harus, bahkan wajib. Kenapa? Kerana kita datang, kita tak ada persiapan nak menghadapi Covid. Covid main mengejut. Tak ada SOP lagi. Apakah jenis binatang yang bernama Covid ni, gapo dia benda? Tengok dalam video tu jatuh tiba-tiba daripada motor mati, lelah budak-budak. Sekarang tak ada dah. Ada dah sekarang. Lah ni tak ada dah lah ni. Sekarang ni ilmuwan kita kena bahas balik. Covid ni sama tak dengan wabak taun apa sebagainya. Kalau wabak taun itu memang bahaya sungguh. Orang yang kena penyakit taun, kena penyakit taun, ceret-beret ke apa, 2 jam kalau dia tak pergi berubat, tak makan ubat apa-apa, tidak pergi ke hospital untuk dapat rawatan dan sebagainya. Ada kata 2 jam setelah dia kena penyakit taun, ada kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak pelik sahabat Nabi 20,000 orang mati ni sini. Zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab di Syam kena orang panggil taun. Tapi Covid ni sampai ke tahap taun. Siapa dah? Itu kita kena kaji balik. Orang alim-alim lah kaji. Sebab kita orang jahil ni duk perhati tengok. Vaksin tak ada lagi boleh sihat juga. Boleh sihat juga. Menteri agama kita Dr. Zul kena positif. Sihat pula tu. Boleh dah akad nikah orang ke apa semua dah. Tak ada masalah. Kemana Covid dia pergi ni? Tu. Jadi apa? Bolehkah kita sampai ke tahap wabak tu seperti taun? Itu kita kena pakak fikir balik. Kemudian bila dah orang panggil ada SOP masjid, bahkan kalau di Selangor, di tempat kami ni, Selangor ni ketak lah. Paling ketak sungguh SOP masjid surau. Tak boleh ni masjid bawa gini. Wajib kena sejadah. Tak boleh. Kalau gini kena semaya luar. Bukan yang hamba lah, tapi semaya kat luar lah. Ketak sungguh. Jumaat ni kena daftar ni aplikasi. Kena download aplikasi, kena daftar. Tak daftar ni tak boleh masuk. Enggak tutup ayah kita aplikasi kat mana, handphone pun. Tak ada, mari masjid tu ni. Tak boleh masuk, duduk luar tunggu. Kena bagi orang daftar dulu. Ketak. Dia betul-betul tutup juga. Pelik. Nak tunggu sampai kosong. Tak ada orang kena dah Covid baru buka masjid. Bila? Tiap-tiap hari duduk 100 lebih situ. Kalau bulan depan pun tak selesai, bulan 1, bulan 2, bulan 3, setahun tutup seteri. Agak-agak jadi warna rakyat jelatan. Orang Islam. Malu tak sikit Jabatan Mufti, Jabatan Agama, Majlis Agama dengan TV3. Kena malu sikit dengan TV3. TV3 berani buat HBBH. Anugerah ni. Gegar Waganza tu, Gegar Waganza ni, berjoget situ, menyanyi sini, melopak situ, melopak sini. Kena malu hati kat kita. Sepatutnya tak boleh jadi ni. TV3 buat joget situ ni. Astro buat joget situ. Kita masjid alih ni kena buka. Paling kurang begitu. Memanglah tu bukan bidang majlis agama, tapi biar malu sikit.
biar malu sikit. Tu. Oh, ini keputusan sultan. Sultan buat keputusan. Pak mufti buat apa? Kalau sultan hak dia putus, kuasa mutlak. Sultan ulama ke? Sultan bukan ulama, sebab tu ada mufti tu. Kalau sultan dah ulama, tak payah pakai mufti. Buat habis duit kerajaan, duk payah gaji mufti. Tujuan latih mufti ni kerana sultan bukan ulama, supaya mufti yang menasihat kepada sultan. Itu tujuan ada Datuk Peti Sahibus Samahah. Tu lagu tu. Tak tahu dah. Sampai bila? Tu. Padahal SOP dah ada ni, sepatutnya tak ada jalan kita nak tutup balik masjid, nak pergi jadi Jumaat ni orang Jumaat. Melaka ni orang juga. Ni orang juga. Melaka Jumaat. Semaya Jumaat. Ni orang. Ada deh. Ada. Selangor ni orang. Nanti ni. Tuk Fatih sore, lepas tu lima orang lagi duduk dengar. Nah, Allah Akbar. Pasar raya boleh buka. Pasar raya boleh buka. Ada apa? Pasar raya ni buka pukul 9 sampai pukul 10 malam. Masjid ni buka 5 waktu je. Subuh pun kalau kena setengah-setengah tepat 3-4 ekor yang hari dia tu ni. Tu. Zuhur, Maghrib, Asar, Isyak. 5 waktu tu. Duduk lama hangat apa? Tapi tak boleh. Tutup pasal apa? SOP dah ada dah. Tu sepatutnya diperketatkan SOP. Itu baru sidik. Tu baru bijak. Tetap masjid seorang buka. Tetap berjalan orang panggil program-program agama. Tu kita bimbang takut berjakit lah ni. Sebab apa? Duduk ramai-ramai lagu ni. Lama dah kita duduk buat penjarakan sosial ni. Nanti ni. Tuk guru dengan orang yang duduk mengaji ni jauh mana. Kalau setengah tepat tu ada 4 batai tiap 4 orang. 4 orang duduk nyandar. Seorang situ, seorang tu. Memang jauh-jauh dah. Itu lah gitu. Baik. Jadi kalau kita buat baik dengan yang ada makhluk Allah Ta'ala yang ada di bumi, nescaya Allah Ta'ala yang kerajaannya di langit berbuat baik kepada kita. Atau para malaikat yang berada di langit buat baik pada kita. Itu maksud daripada hadis. Kemudian kata dia sikit lagi dah. Wal ma'nar rahimuna liman fil ardi, dan bermula makna ar-rahimuna, kasih belah, mereka yang berkasih belah, berbuat baik ni, liman fil ardi, kepada mereka yang berada di bumi. Siapa mereka yang berada di bumi itu? Min adamiyyin wa hayawanin, daripada manusia anak Adam, wa hayawanin, binatang-binatang. Jadi jangan pandang orang buat baik ni hanya dengan anak Adam saja. Tidak. Bahkan binatang sekali. Bahkan dalam berbuat baik kepada anak Adam ni, Nabi SAW tidak sebut tentang title agamanya mesti kena Muslim. Tidak sebut. Mana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Contoh. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya, jirannya. Falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Nabi sebut tak? Muslim, ghairu muslim, tak sebut. Kafir, muslim, tak sebut. Dalam berbuat baik, dalam berurusan berbuat baik, Nabi tidak sebut tentang agamanya mesti kena Islam. Tidak. Siapa saja. Itu ajaran Islam. Bukan kata buat baik hanya untuk orang Islam saja. Orang kafir tak boleh. Kita menidakkan hak dia. Kita menzalimi dia. Itu salah dalam mengamalkan agama Islam. Tak boleh. Dalam berbuat baik, tidak mengira agama apa. Itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kata dia anak Adam, wajib kita kena buat baik. Yang tidak menentang agama kita lah. Soal penentangan terhadap agama itu soal perbahasa lain. Itu harbi tak harbi apa semua sekali. Kalau dia tu bukan Islam, kafir,
tapi dia tidak menentang agama kita, tidak memusuhi agama kita. Duduk baik-baik dengan kita, maka kita buat baik dengan dia boleh. Ia bahkan disuruh gitu. Wahayawanin dan binatang. Bukan hanya buat baik pada manusia, bahkan binatang. Binatang tu pula lam yu'mar biqatlihi bil ihsani ilaihim. Yang tidak diperintah dengan membunuh akan dia. Sama ada binatang tu binatang yang lam yu'mar biqatlihi, yang tidak diperintah dengan membunuhnya hayawan tersebut bil ihsan, dengan kebaikan mana ni? Wa lam yu'mar biqatli, yang tidak diperintah dengan membunuhnya. Tu kait pada kata binatang dan anak Adam tadi. Jadi yang berada di bumi, yang kita disuruh berbuat baik, kasih belah tu kepada manusia dan binatang yang tidak diperintah dengan membunuhnya. Mana manusia kalau yang diperintah untuk membunuh tu sejenis orang yang melawani Islam. Yang nak menyerang agama Islam, itu orang panggil mereka yang diperintah untuk dibunuh. Maka tu tak boleh. Itu pun di dalam peperangan sekalipun Islam masih lagi mengajar berbuat baik. Tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh kanak-kanak, tidak boleh apa lagi, membinasakan rumah-rumah ibadat orang bukan Islam, tidak boleh membunuh padri-padri dia, rahib-rahib dia, dan tidak boleh mencabut, membakar tumbuh-tumbuhan, rumah-rumah tu. Dalam keadaan berperang, itu pun masih diajar berbuat baik. Itu ajaran kita Islam. Itu. Tapi tetaplah kena berbunuhlah, kerana orang ni nak lawan Islam. Orang ni nak menghancurkan kedamaian negara-negara kita orang Islam. Tentu kita tak boleh lah. Al-jihadu fi sabilillah bermakna ad-difa'ul watan an a'da illah, mempertahankan tanah air negara kita daripada musuh-musuh Allah. Atau lam yu'mar biqatlihi hayawan. Binatang mana yang kita kena buat baik itu? Binatang yang tidak diperintah oleh Allah untuk membunuhnya. Nak kau ular kita buat baik juga siap. Siang kau ular ni. Biarlah saya nak bunuh dia, tapi Ar-Rahimu yarhamukumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Ni irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ngak kau ular bagi habis tu hak sunat kita bunuh, bahkan diperintah kita bunuh. Itu tak apa tu. Tak payah buat baik tak apa. Binatang-binatang berbisa yang memudaratkan kita, tu diperintah untuk bunuh. Tak buat baik pun tak apa. Jadi berbuat baik kepada manusia dan hayawani lam yu'mar biqatlihi. Itu berhenti setakat tu. Kalau tidak pening baca seterik itu. Yang tidak diperintah oleh agama dengan membunuhnya. Ar-Rahimu tadi tu, kasih belah tadi lagu mana? Bil ihsani ilaihim, dengan ihsan, dengan berbuat kebajikan ilaihim kepada mereka itu, anak-anak Adam dan hayawan tadi yang tidak diperintah oleh syarak untuk membunuh mereka itu. Yuhsinur rahmanu ilaihim, sebaik-baik kasih belah kepada mereka. Sebaik-baik kasih belah kepada mereka. Irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghaira akilin. Kasih belahlah oleh kamu kepada mereka yang berkemampuan bahawa mengasihi kalian kepadanya daripada pelbagai jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala walau ghaira akilin, sekalipun dia tu bukan yang berakal. Mana? Seumpama pokok-pokok kayu, ni tanaman-tanaman, kita kena kasih belah walaupun bukan berakal. Pokok-pokok kayu, bukit bukal, yang hidup sodok, tak tentu kalu, tak ada sebab, tak ada hajat, itu. Walau ghaira akilin, sekalipun makhluk Allah tu tidak berakal. Lagu mana? Irhamu tadi. Bisyufqati, dengan syafaqah.
Nah, syafaqah bisyufqati alaihim, dengan apa syafaqah ni mana sama juga, kasih belah, berbuat baik, sama. Bisyufqati alaihim, dengan berbuat baik ke atas mereka itu, wa du'aikum lahum, dan doa kamu kepada mereka itu, birrahmah, dengan rahmat Allah, wal maghfirah, keampunan Allah. Jadi makhluk-makhluk Allah ni kita doa kepada manusia semua dapat keampunan Allah, dapat buat rahmat daripada Allah. Jangan duduk doa ya Allah tu bala ya Allah. Si ada orang lagu tu sini. Tu doa tu bala. Bila bala Allah Taala turun bukan kena kepada orang hak dia doa saja. Habis kita pun kena sekali juga. Itu jangan. Yarhamukumul malaikatu, nescaya mengasihani akan kamu oleh para malaikat. Itu dia panggil sedikit syarah bagi hadis tersebut. Kemudian kata pengarang kita waman rahimathu amatun li ahli sama'il ladzina hum aktsaru min ahli al-ardi wala yajuzu li syakhsin an yad'u li jami'il muslimina bi wufrin. Wallahu alam. Kita berhenti situ dulu insyaallah. Kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.